Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya mau cakap sedikit tentang sel kimia. Okay, sel kimia ni adalah satu sel yang bila kamu rendamkan dalam satu larutan, kamu letakkan dua elektrod. Okay, dua elektrod ini adalah logam yang direndamkan di dalam satu elektrolit. Okey. Saya tukar dahulu one on. Okey. Elektrolit. Bila kamu rendamkan dua logam yang berbeza dalam satu elektrolit, maka kamu akan dapat sel kimia. Sel kimia ni terbagi kepada dua jenis lah yang dalam buku teks kamu. Satu yang ringkas, satu lagi sel Daniel. Okey. Daniel. Okey. Bila kamu rendamkan dua logam berbeza dalam satu elektrolit, kamu akan dapat satu tindak balas yang menghasilkan arus elektrik. Okey, arus elektrik itu pula bergantung kepada nilai E0 kedua-dua logam ni lah. Okey, kedua-dua logam ni. Maksudnya kalau jarak antara E0 tu besar, satu lagi macam contohnya macam satu yang paling negatif, satu lagi paling positif, maka nilai arus adalah lebih besar. Okey. Boleh berlaku tindak balas. Kita ambil satu contoh. Kamu ada satu balang. Okey. Dalam balang ini kamu isikan elektrolit namanya kuprum klorida. Okey, kemudian kamu rendamkan dua logam yang berbeza. Satu kuprum, satu lagi magnesium. Kemudian kedua-dua logam ini disambungkan dengan voltmeter lah. Tujuan voltmeter ni untuk tengok sama ada atau tidak arus elektrik mengalir. Okey. Lepas tu okey. Bila kamu sudah setup macam ni, kamu akan perasan bahawa terdapat bacaan pada voltmeter. Maksudnya adalah tindak balas berlaku dan ada arus yang mengalir. Tapi kita mau tahu yang mana satu elektrod negatif, satu lagi elektrod positif, ataupun mana satu yang anod, mana satu yang jadi katod. Ini akan jadi anod, ini pula menjadi katod. Kenapa? Cuba kamu tengok balik dalam siri elektrod piawai. Dalam siri elektrod piawai, magnesium kedudukannya lebih tinggi berbanding kuprum. Okey. Bila kedudukannya lebih tinggi berbanding kuprum, maka magnesium lebih mudah untuk lepaskan elektronnya. Okey, bila dia lebih mudah untuk lepaskan elektronnya, maka magnesium secara automatik akan menjadi elektrod anod. Manakala kuprum pula, sebab kedudukannya berada di bawah, dia lebih mudah untuk terima elektron berbanding magnesium. Okey, dia lebih mudah untuk terima elektron berbanding magnesium. So secara automatik elektrod kuprum akan menjadi katod. So persamaan dia memandangkan magnesium lebih mudah untuk lepaskan elektron, dia akan menjadi elektrod anod, terminal negatif. So persamaannya adalah magnesium, itu pepecahan yang logam ni lah, okey, elektrod ni. Okey, dia lepaskan elektronnya, maka menjadi Mg2 negatif. So elektron tu mengalir daripada elektrod magnesium kepada elektrod kuprum. Di sini kuprum pula akan terima elektron.
Tapi bukan kuprum yang pada elektrod kuprum ni, kuprum yang berada di dalam elektrolit tadi. So kuprum di dalam elektrolit akan terima elektron menjadi pepejal kuprum. Okey. So pada akhir eksperimen, pada akhir aktiviti yang kamu buat ini, kamu akan dapati bahawa elektrod anod ini, elektrod magnesium ini akan semakin lama semakin nipis. Di sini pula kamu akan perasan bahawa terdapat mendakan berwarna perang pada sekitar elektrod katod, sebab kuprum dalam larutan ini terima elektron, maka dia membentuk mendakan pada terminal katod ni. Okey. Itu satu sel kimia ringkas. Kita juga boleh buat satu sel kimia dalam dua balang yang berbeza. Dua balang berbeza. Yang mana kedua-dua balang ini disambungkan dengan titian garam lah. Titian garam. Kemudian kamu ambil satu lagi jugalah, satu lagi elektrod, merendamkan, satu lagi elektrod, kamu rendamkan dengan larutan garam elektrod tadi dulu lah. Kita glukos dulu sini. Kemudian kamu sambungkan dengan voltmeter. Tujuan voltmeter ni tujuannya untuk mengesan sama ada arus atau tidak mengalir dalam setup ni. Kita ambil contoh di sebelah kiri, zinc. Kamu rendamkan zinc. Tapi larutan apa di sini kita mau letak? Kita ambillah larutan logamnya. Melainkan di sini kita letak elektrod zinc, maka larutan yang kita boleh ambil adalah zinc sulfat. Zinc sulfat. Sebelah kanan pula kamu rendamkan pula dengan elektrod kuprum. Maka elektrolit yang digunakan kamu boleh ambil kuprum sulfat, larutan garam masing-masing. Ini pula adalah titian garam. Tujuan titian garam ni supaya elektron yang dilepaskan itu sentiasa mengalir dalam satu litan ni lah. So dia tidak terputus. So kita boleh tahu bahawa ada arus atau tidak mengalir. Okey, macam ni. So macam mana kita mau tahu mana satu yang akan menjadi terminal negatif ataupun menjadi terminal positif? Kalau ikut jadual siri elektrod piawai, kamu akan dapati bahawa zinc itu lebih negatif. Berdasarkan ikut siri itulah, siri elektrod piawai. Dia punya nilai negatif 0.76. Manakala kuprum pula dia punya nilai adalah 0.34. So daripada nilai sini kamu tahu bahawa zinc itu lebih negatif. Bila dia lebih negatif, maka dia lebih mudah untuk lepaskan elektron. Bila dia lebih mudah lepaskan elektron, dia akan menjadi terminal negatif. Okey, terminal negatif. Okey, zinc lepaskan elektronnya tambah 2 ini. Manakala kuprum pula dia punya nilai kan lebih positif. Okey, bila lebih positif dia lebih mudah untuk terima elektron, maka dia akan menjadi terminal positif. Kuprum dah tambah 2 negatif, dapatlah kamu kuprum pepejal. Okey. So persamaan ion keseluruhan bagi setup ini kan, zinc pepejal tambah kuprum, kamu akan dapat zinc 2 ion tadi lah tambah kuprum pepejal. So pada akhir eksperimen kamu akan dapati bahawa pepejal zinc ini akan semakin menipis, manakala pula terdapat mendakan di sebelah larutan kuprum ni lah. Sebab kuprum yang di dalam larutan ini terima elektron, dia terima elektron yang mengalir di sini
maka dia termendak di sini di elektrod negatif ni. Maka zinc menjadi anod, maka manakala kuprum pula menjadi katod. Okey. Untuk sel Daniell kita boleh ringkaskan dia punya macam persamaannya tu menggunakan notasi sel macam ni. Notasi sel tu kita tulis zinc propejal direndam dalam larutan zinc. Kita tulis dia punya ion saja. Kemudian kamu letaklah dia punya keadaan ke dalam aqueous. Dia punya kepekatan 1 mol desimeter padu. Okey, disambung dengan titian garam. Kemudian ada pula larutan kuprum. Okey, larutan kuprum tu kita tulis saja dia punya ion lah. Kemudian tuliskan dia punya keadaan mol desimeter padu. Satu lagi garis. Kemudian baru ada katod tadi. Maka dapatlah kamu sel dan notasi selnya macam mana. So, bila kamu letakkan di sini, ada berlaku pesongan pada voltmeter. Tapi macam mana kita mau kira berapa nilai pesongan tersebut lah kan. So, bacaan pada voltmeter kita gunakan rumus E not sel sama dengan E not yang katod tolak E not bagi anod, bagi nilai anod lah kan. So dalam sel ini kamu boleh dapat agak dia punya nilai sel sama dengan E not katod tadi berapa, cos negatif katod 0.34 tolak negatif 0.76. Bila kamu selesaikan, kamu akan dapat positif 1.10 volt.